Liverpool yang seakan-akan sudah kembali power, sudah kembali di laluan yang betul lepas dah tewaskan Newcastle 2-0. Berjumpa dengan Real Madrid ni, mereka boleh leading 2-0 juga. Tapi macam mana Real Madrid ni begitu tenang sampai boleh comeback sehingga 5-2. Jom kita sembang. Assalamualaikum, bersama aku Faris Ikhwan dalam channel Jaslin Football. Untuk video ni kita nak sembang mengenai perlawanan Champions League antara Liverpool menentang Real Madrid yang berkesudahan jaringan Liverpool 2, Real Madrid 5. First time dekat Anfield ni dalam kejohanan Eropah kena sampai 5 biji ni. Apa dah jadi kepada Liverpool dalam game ni? Sebelum tu kita tengok dulu line up untuk kedua-dua tim. Untuk tim Liverpool, mereka turun dengan formasi 4-3-3 macam biasalah. Keeper macam biasa, fullback macam biasa. Dekat centre back tu aku nampak ada Van Dijk balik. So mungkin okey sikit lah bahagian centre back ni. Tapi sakit kita cerita. Untuk bahagian midfield, Fabinho pun boleh main balik di bahagian defensif. So dia tolak Bajcetic tu ke bahagian midfield kiri. Dan di midfield kanan ada Jordan Henderson, kapten mereka. Attacking trio macam biasa, ada Salah, Nunez dan juga Gakpo. Diogo Jota pun dah kembali daripada kecederaan, tapi dia tak dimainkan dululah, dia dekat sub. Untuk pasukan Real Madrid pun bermain dengan formasi 4-3-3, formasi kebiasaan mereka. Yang mana kita tengok dekat centre back gandingan Rudiger dengan Militao. Sebelum ni pernah ada Alaba dekat centre back, dia tolak pergi sebelah kiri, left back. Dan di right back adalah right back yang memang sinonima dengan Real Madrid, iaitu Carvajal. Di bahagian tengah nampak ketiadaan Tchouaméni, tapi tak ada masalah sebab ada Modric yang bergandingan dengan Valverde bersama defensive midfield yang sebelum ni ada Casemiro, tapi kali ni daripada pelapis bernama Camavinga. So right wing yang sebelum ni Valverde pernah main ada Rodrigo, di bahagian kiri ada Vinicius Junior, mereka punya star boy, and akhir sekali striker utama lah, tak lain tak bukan Sheikh Benzema. So perlawanan pun bermula. Aku tengok memang Liverpool ni memang aku nampak memang dah semakin power lah. Aku rasa macam nak delete video yang aku bash Liverpool tu. Mau taknya minit keempat Darwin Nunez score lagi weh. Lepas dia dah score kat Newcastle, dia score lagi dalam game ni. Dah lah dia score tu, dia flick bola tu depan kotor dia buat macam tu. Memang berani lah Mamat ni kata. Silap-silap aku ambil dia dekat FPL lah. Apa yang aku nampak pada awal permainan ni, Liverpool bermain macam biasa, game pressing kan, kaki press apa semua. Memang mereka punya pressure pada awal-awal perlawanan tu menggugat gila lah pemain Real Madrid ni. Liverpool ni bukan setakat pressure, mereka sampai buat pressure trap. Mereka kepung player, antara yang player dalam trap ni kena Camavinga sampai hilang passing option. So dia terpassing lah ke player Liverpool. Hasilnya bukan setakat satu gol mereka dapat, gol kedua. Mungkin kita nampak daripada Salah Courtois sampai Salah tu boleh Salah Courtois, lepas tu Salah boleh gol. Tapi sebelum tu pun Carvajal punya bola lambung tu tak relax juga weh. Aku kalau keeper waktu tu pun aku dah risau bola lambung ni. Dah lah waktu tu keeper member yang bagi bola lambung tak boleh nak pakai tangan kan. Kaki confirm dah barai, jangan pakai. Itu yang akhirnya kena kepala lutut, bola dapat kat Salah, Salah sumbat masuk gol kedua. 20 minit tu memang kena kontrol habis oleh Liverpool. Tapi macam mana lepas tu Real Madrid boleh slow naik sampai 5 biji mereka tibai. First kali adalah daripada segi intensity Liverpool tu, mereka tak berjaya maintain sampai habis game. Ya, pada awalnya mereka press sampai depan kau-kau. Tapi lepas tu, contohnya trio kat depan tu, mereka press sampai defender Real Madrid. Tapi trio midfield tu dia tak follow rapat dengan attacking kat depan tu. Hasilnya akan ada ruang di bahagian antara tu. Hasilnya Camavinga boleh terima bola kat tengah tu dan dia boleh bawa bola ke bahagian depan. So nampak mungkin sebab faktor Liverpool penat ke apa tak pasti lah. Tapi nampak dekat situ kekurangan di bahagian tengah midfield Liverpool tu. Tak lama lepas tu terhasil lah gol pertama Real Madrid ni. Hasil daripada rembatan power Vinicius Junior ni. Yang mana aku nampak kat situ walaupun punyalah ramai defenders Liverpool keliling Vini tu sampai 3-4 orang, tapi tak ada seorang pun yang boleh intercept bola tu. Ini bermakna defenders memang tak agresif. Mereka lebih prefer untuk zonal marking je instead of man marking ataupun defense secara keras lah. Dia punya sifat monster tu tak ada Sebelum habis first half, keeper Liverpool pula buat pasal
Bermula daripada Joe Gomez passing belakang, tapi kali ni dia passing relax ya, dia passing lerek je, tak ada salah pun bagi aku. Rasa Gomez tu nak selamat je ataupun nak keep bola dalam possession je. Tapi Alisson ni mungkin dia over possession tu, mungkin dia tak mau clear bola, dia nak bola tu dalam possession Liverpool juga. Dia overuse lah, sampai dia nak passing kat orang, terkena kaki Vinicius Junior tu. Entahlah, aku pun tak faham ke dia punya tendensi nak bagi bola tu ke arah Vinicius ada depan dia kan. Tu tak boleh lah, sebab benda pun jadilah sekelip mata kan. Goal is goal lah, dua sama. Dah kena start pada kosong balik Liverpool ni kan. Habis first half punya cerita dah habis. Masuk second half ni aku percaya kedua-dua tim mesti ada perancangan untuk mendapatkan gol kemenangan kan. Tapi Real Madrid bermula dengan bijak, mereka berjaya dapatkan gol ketiga dulu, yang mana boleh merencatkan terus motivasi moral player-player di Liverpool ni. Gol ni okey, sepakan percuma daripada Modric kan. Aku tengok line defenders Liverpool penuh dekat bahagian depan Alisson tu, tapi berapa orang je player Real Madrid dalam kotak Liverpool pada waktu tu pun boleh gol. Yang ni aku suka pasal Real Madrid, mereka tak perlu ramai orang pun untuk create chance jaringkan gol. Kita tengok Militao tu daripada belakang, dia berlari ke depan, terima bola Modric dan tanduk. Simple as pimple. Bagi aku salahkan Trent, sebab Militao dekat sebelah Trent pada awalnya. Bila Militao lari ke depan, Trent tak ikut sekali. Tu mungkin atas faktor dia pemain zonal marking instead of man marking dia biarnya Militao tu lari ke depan. Confirm lah player defender lain yang dekat depan tu takkan perasan je Militao tu lari ke belakang. Dia pun tengok depan je kan, mungkin tengok tepi sikit ke, tak perasan punya Militao tu. Tak tahu sampai-sampai dia dah tanduk masuk gol lah. Itulah pasal instead of dia buat line tu, better dia pecah-pecahkan sikit. Boleh ada jaga betul-betul main marking tu, ikut mana-mana player yang buat larian dalam kotak tu. Memang Real Madrid punya player kan, dia punya larian memang berbahaya. Entahlah defender Liverpool tak ambil berat, dia biarnya Militao lari dan tanduk gol 3-2. Okey, 3-2. Lepas 3-2 tu kena pula gol 4-2. Hasil daripada deflection Joe Gomez. Itu memang kau runtuh lah jiwa setiap player waktu tu kan. Aduh, padahal Benzema punya shoot tu tak ada lah power pun, dia placing biasa je. Tapi sebab kena Joe Gomez tu, Alisson dah dive awal lah, dia nak baca awal, Joe Gomez pula punca. Tapi goal deflection Joe Gomez tu takkan berlaku kalau defenders Liverpool ataupun bahagian defensive midfield Liverpool ni dah awal-awal dah press Benzema tu sebelum Benzema tu boleh shoot. Benda tu takkan jadi. Tapi dah mereka biar Benzema tu shoot, Joe Gomez lah jadi mangsa. Lepas kena 4-2 ni, Liverpool try lah untuk nak cari gol. Sampai Pacetic tu dah start rembat pada tengah dah, tu nampak dah terdesak gila lah. Tapi minit 67, dalam ketika Liverpool ni nak merancang untuk serang ke depan, sekali Fabinho buat slap pula tengah tu. Boleh bola dia nak kontrol kena pintas dengan Modric yang umur 37 tu. Player yang umur macam tu dah main dekat Liga Arab lah. Tapi Modric ni boleh semangat lagi kat Champions League. Dia boleh intercept bola tu and then passing dekat member lain kat depan. Dengan hanya berbekalkan 3 orang player kat depan tu, terhasillah gol kelima untuk Real Madrid. Simple, nampak kan? Nampak tenang gila player Real Madrid ni. Aku suka tengok, mereka tak perlukan ramai player pun untuk buat serangan, tapi serangan mereka efisien gila. Dalam statistik pun kata big chance miss. Untuk Liverpool ada 2 chance yang mereka miss, tapi untuk Real Madrid kosong. Maknanya mereka punya attacking memang efektif gila. Sekali Ancelotti tu angkat kening, skor gol. Mudah betul mereka nak skor. So itulah keputusannya. Mau tak mau kena terima 5-2. Nanti lawan dekat Bernabeu, Liverpool at least kena tibai 3-0 lah. Mampu ke mereka buat kan, macam mana mereka buat lawan Barcelona tu. Aku tak nampak mereka mampu dengan squad yang macam ni. Aku tak nampak mereka mampu. Tapi tak tahu, kot juga Klopp tayang video aku duk kutuk Liverpool, membangkitkan semangat mereka boleh comeback lawan Real Madrid. Tak ada siapa tahu. Golak Liverpool dekat Stadium Bernabeu. Kalau hampa suka video ni, hampa tekan like, subscribe channel Jaslin Football untuk follow rapat lagi bola sepak Eropah. Jumpa lagi di video yang akan datang bersama aku Faris Ikhwan dalam channel Jaslin Football. Assalamualaikum.